Ucapan zikir Alhamdulillah memenuhi mizan, memberatkan timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma bainas samai wal ard. Ucapan zikir subhanallah walhamdulillah memenuhi di antara langit dan bumi. Yang ni kita syarah panjang jugalah, kita masuk detail apa makna subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi ala ni'maihi katsirah التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا، وأصلي وأسلم على حبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat, rezeki, kesihatan, kebaikan, al-afiyah, kesejahteraan yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Jadi insya-Allah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah berkati majlis ilmu kita. Dan sukalah saya pada malam ni untuk sambung satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita dah baca hadis ni semasa cuti umum tu, kuliah subuh hari Isnin tu, cuti umum kuliah subuh. Kita dah baca hadis riwayat Imam Muslim, cuma kita baca baru separuh. Dan insyaAllah pada malam ni saya nak habiskan hadis ini. Cuma terlebih dahulu kita ulanglah secara ringkas daripada awal, sebab hadis ni pun tak berapa panjang sangat. Kita akan ulang secara ringkas insyaAllah. An Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qal. Jadi sahabat Nabi yang mulia yang meriwayatkan hadis ni adalah Abu Malik Al-Ash'ari. Imam Nawawi kata nama dia Al-Harith bin Asim radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, kebersihan, bersuci sebahagian daripada iman. Yang ni kita dah syarah dalam lah, kita dah syarah panjang. Kita terus yang kedua, Nabi sebut walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan zikir alhamdulillah memenuhi mizan, memberatkan timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma bainas samai wal ard. Ucapan zikir subhanallah walhamdulillah memenuhi di antara langit dan bumi. Yang ni kita syarah panjang jugalah, kita masuk detail apa makna subhanallah, apa makna alhamdulillah, sehingga fadilat dia besar sangat, memberatkan mizan dan juga memenuhi di antara langit dan bumi. Bahkan mungkin 2 minggu lepas kuliah subuh tu saya tak sebut, ada satu pendapat, saya tak sebut, disebut satu pendapat yang disebut oleh Al-Imam Ibn Attar dalam kitab dia syarah hadis 40 tu. Al-Imam Ibn Attar dia kata boleh jadi kemungkinan makna dia ucapan subhanallah alhamdulillah ni memenuhi langit dan bumi ni, boleh jadi kalaulah pahala itu berbentuk jisim. Kalau pahala kita duk ucap subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, 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 kalau pahala yang kita dapat daripada ucapan itu berbentuk jisim yang kita boleh tengok, makna kita akan tengok dia memenuhi langit dan bumi. Sampai setara tu tuan-tuan. Para ulama kita syarah ni, mudah-mudahan kita amal betul zikir ni, subhanallah, alhamdulillah. Bahkan sebagai penutup, kita dah bincang, cuma satu lagi saya nak kongsi. Saya belum baca hadis ni. Ada satu hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnad dia.
Nabi sebut ada 5 perkara. Ada 5 perkara yang memberatkan mizan. Ada 5 perkara yang memberatkan mizan. Dalam hadis ni satu dah. Alhamdulillah. Ataupun subhanallah. Ada 2 lah dalam hadis ni. Cuma dalam riwayat Ahmad, Nabi kata ada 5. Yang pertama sekali, la ilaha illallah. Subhanallah. Yang kedua, subhanallah. Yang ketiga, alhamdulillah. Yang keempat, Allahu Akbar. Dan yang kelima, kata Nabi, wal walidus salih. Anak yang salih, yutawaffa, meninggal dalam keadaan mak ayah dia redha. Dalam keadaan mak ayah dia redha, mengharapkan pahala ganjaran daripada Allah Ta'ala. Mana 5 perkara ni tuan-tuan, kalau kita boleh buat, dia memberatkan mizan kita lah. Mizan timbangan di hari kiamat nanti, insya-Allah, mudah-mudahan. Sebab tu 2 minggu lepas saya dah sebut lah bahawa 4 serangkai zikir, 4 serangkai ni sangat dahsyat, sangat ajaib, banyak riwayat tentangnya. Mana kata kalau kita ada masa kosong kan, yang tak terikat dengan waktu, zikir yang tak terikat dengan waktu, tak terikat dengan keadaan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ada masa kosong, mudah-mudahan kita memenuhi lisan kita dengan zikir ini. Dan satu lagi tuan-tuan, saya teringat, saya tak sebut lagi 2 minggu lepas, tapi bila mana nak datang ke masjid ni, saya dah ingat nak sambung hadis ni, ada satu perkara penting. Dan saya pernah sebut kadang tu orang kita ni, bila Ustaz, zikir ni mudah sangat lah Ustaz. Daripada kecil saya dah tahu zikir ni Ustaz. Kadang tu kita yang rasa tak hebat. Tapi sebenarnya kita kena betulkanlah mindset, fikiran kita. Zikir yang Nabi ajar ni, dia yang terbaik. Kalau kita rasa macam tak hebat, bukan salah zikir Nabi, tapi salah kita. Yang pertama, sebahagian orang mungkin tuan-tuan, dia baca tak jadi. Kenapa dia baca tak jadi? Boleh jadi dia sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia bariskan ba tu. Ni ramai orang begitu. Ataupun kita zikir lepas solat kan, sebab kita dah biasa laju kan. Subhanallah, 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 subhanallah. Ba tu kita baris. Sepatutnya baris mati tu. Subhanallah, subhanallah. Ni ramai intonasi orang Melayu kita, sebab kita tak perhatikan elok-elok. Jadi kita duk dengar kadang tu ramai zikir subhan. Ba tu jelas bunyi tak betul. Sebab tu kalau kita lihat ayat Quran pun banyak. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kita akan baca mati ba tu. Tapi bila kita zikir laju, subhanallah, ba tu kita dah bariskan. Sebab tu saya pernah sebut, bahasa Arab ni 90% lah. Kalau kita berubah baris, berubah makna. Mungkin atas sebab tu tak jadi zikir kita. Yang tu kita kena perhatikan lah. Ataupun alhamdulillah kita sebut alha. Sepatutnya ha tu pedas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan ha. Ini mungkin faktor yang pertama lah, kita rasa tak seronok zikir ni sebab kita baca salah. Dan yang kedua, saya selalu sebut juga sebab mungkin kita tak faham makna. Kita tak faham makna secara mendalam, sebab tu kita tak rasa hebat sangat. Terjemahan kita faham, Maha Suci Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita faham dan kita tahu terjemahan, tapi mendalamnya kita tak tahu. Dan mudah-mudahan kita dah syarah 2 minggu lepas, mudah-mudahan ada sedikit ilmu lah untuk diri saya dan tuan-tuan. Kita beramal dengan kita faham, dia seronok insya-Allah. Dan yang ketiga, untuk nasihat diri saya dan tuan-tuan, seingat saya ustaz-ustaz kita datang ni banyak kali dah bagi tahu zikir yang paling kita kata afdal bila mana kita memadukan lisan dengan hati. Ini paling afdal lah, keadaan yang paling afdal. Kita memadukan ucapan lisan dengan hati kita. Subhanallah, hati kita rasa Maha Suci Allah dari segala kekurangan. Mudah-mudahan kalau kita boleh buat tuan-tuan, kesan dia sangat ajaib. Dan mudah-mudahan kita dapat fadilat yang Nabi kata memenuhi mizan dan juga memenuhi di antara langit dan bumi. Wallahu alam. Kita dah berhenti kat situ pada 2 minggu lepas. Okey, saya nak sambung pada malam ni hadis ni. Okey, sebahagian tuan-tuan dah biasa dengar lah hadis ni. Seterusnya Nabi sebut, was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un. Saya nak ambil 3 ni dulu. Yang pertama Nabi kata salat itu adalah cahaya. Yang kedua Nabi sebut sedekah itu adalah bukti. Dan yang ketiga Nabi kata was-sabru diya'un. Sabar itu adalah cahaya juga. Cahaya yang terang lah. Diya'un ni dalam bahasa Arab dia minan nur, daripada cahaya juga.
Sebab tu orang Melayu ni dia cantik lah bahasa dia. Saya banyak kali saya sebut kan, orang Melayu ni dia, kalau dia sebut manusia ni melihat, bila sebut Allah maha melihat, bila sebut maha tu kita tahulah Allah ni melihat dia tak sama dengan makhluk kan. Kita tahu orang Melayu ni cantik terjemahan dia. Dalam bab ni pun samalah. Kalau bahasa Arab, sabar adalah diaun. Diaun ni minan nur, kata para ulama, daripada cahaya juga, tapi bihararah, dia lebih terang lagi. Tadi yang pertama Nabi kata salat itu cahaya, sabar pun daripada cahaya juga, tapi bihararah, lebih terang lagi. Dia ada terang. Jadi orang Melayu kita boleh terjemah sabar itu adalah sinaran. Maksudnya lebih terang daripada salat tadi. Kita akan terang juga, kita akan masuk. Kenapa beza Ustaz? Sedangkan solat ni seafdal-afdal ibadat. Kenapa sabar ni cahaya dia lebih terang? Kan? Solat tu cahaya tapi sabar tu cahaya yang lebih terang. Kita akan bincang mudah-mudahan. Okey, yang pertama sekali kita nak faham maksud solat ni cahaya apa? Saya nak ambil pendekatan para ulama bila mana dilihat hadis ni, dia kata Nabi sebut secara umum. Solat ini sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Solat fardu, solat sunat, dia boleh menjadi cahaya. Kita pakai secara umum cahaya sama ada cahaya pada wajah kita, cahaya pada hati kita, cahaya di dalam kubur nanti, cahaya di padang mahsyar. Para ulama dia luaskan makna ni, masya-Allah. Sebab tu saya duk ingat bila para ulama sebut cahaya, solat ni cahaya pada wajah. Kadang kita lihat betul tuan-tuan. Mak-mak kita dahululah, orang-orang kita, orang-orang tua dahulu dia selalu sebut. Kadang kita, kawan kita mungkinlah tak berapa cerah sangat, muka dia gelap. Tapi kita nampak dia ni memang dia jaga solat, ambil wuduk. Kita akan nampak perbezaan tu, dia ada cahaya tu. Dan mungkin tuan-tuan pun perasan lah kalau kita banyak bergaul dengan orang dan kalau kita lihat dia ni ahli ibadat, walaupun muka dia gelap, kita rasa nampak beza tu, ada cahaya. Rupanya para ulama kita syarah lama dah lah berkenaan ini. Ataupun kita kata lebih khusus, itu secara umum, kita boleh pakai secara umum kata para ahli ilmu. Ataupun bila mana kita baca banyak lagi syarahan, antaranya dia sebut pahala, dikatakanlah ini pendapat ahli ilmu lah, sebagaimana dinakalkan oleh Al-Imam Ibn Attar. Dia kata dikatakan pahala daripada solat ni di hari akhirat nanti dia akan jadi cahaya untuk kita. Pahala kita duk solat fardu sunat, di akhirat nanti dia akan jadi cahaya kepada kita. Membezakan dengan orang yang tak solat dan sebagainya. Dan begitulah, ataupun kita boleh pakai, mungkin yang ni saya lebih, kita rasa lebih dekat lah dengan makna ini. Para ulama sebut maksud cahaya ni adalah cahaya hidayah. Solat ni cahaya adalah cahaya hidayah. Sebagaimana sifat cahaya itu dia akan menerangi tempat-tempat yang gelap. Contoh gelap, bila mana ada cahaya dia akan menerangi. Begitulah solat tuan-tuan, kita duk jaga solat, dia akan menerangi kita. Mana kita akan selamatlah di dunia dan di akhirat insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita nak dapat fadilat ini, nak dapat fadilat salat ni cahaya, para ulama akhir sekali dia letaklah antaranya kita ni yuhafizu. Kita kena jaga betul salat. Maknanya bukan senang lah nak dapat fadilat besar, tapi bukan senang nak dapat. Dengan syarat kita jaga salat, ataupun kita ambil penting, kita ambil peduli tentang salat ni. Ataupun para ulama sebut kita memperbanyakkan salat ni. Antaranya salat sunat lah. Mudah-mudahan dengan cara itu kita dapat fadilat ni. Yang Nabi kata salat itu cahaya. Jadi bila kita duk baca ni, kita rasa jugalah. Antaranya untuk diri saya lah. Maksudnya nak dapat fadilat ni kena jaga salat. Kena ambil penting salat tu. Jadi dia, mungkin tuan-tuan lebih, yang ada di hadapan saja ni lebih hebat, lebih mulia lah. Kadang bila kita duk fikir diri kita, kita salat pun akhir waktu. Berbeza dengan tuan-tuan 5 waktu jemaah, Masya Allah. Mungkin itu maksud yang Nabi nak lah. Nak jadikan cahaya. Dan sebab tu antara asas penting, saya boleh kongsikan tuan-tuan, asas penting dalam ibadat, solat. Bukan solat sahaja, semua ibadat kita. Kita kena cari kualiti daripada kuantiti. Ni ramai orang kadang tu, saya tahu Ustaz, tapi bila praktikal tak sama. Sebab tu tuan-tuan, saya selalu buat contoh untuk diri saya lah. Dan saya rasa mungkin banyak berlaku pada kita semua. Kadang bila kita solat, saya ambil contoh rukuk lah. Rukuk, sujud kita, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kan itu antara bacaan dia lah. Maha suci Allah, lagi maha agung, dan segala puji baginya. Ataupun sujud, Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah, lagi maha tinggi, wa bihamdih, segala puji baginya. Saya selalu pesan, mana kata kalau kita ni jenis solat gaduh,
nak cepat siap, kita ambil subhana rabbiyal a'la saja. Ataupun ambil subhana rabbiyal azim saja. Sebab kita kadang tu nak kejar kuantiti tu. Kuantiti kita nak baca sebab kalau ikut hadis Nabi sebut pendek tu je lah, subhana rabbiyal azim wa bihamdih tu cadangan daripada para ulama kita. Maknanya bagus, kita buat bagus. Cadangan daripada Imam Syafi'i dan sebagainya. Sama juga subhana rabbiyal a'la. Ikut hadis subhana rabbiyal a'la saja Nabi sebut. Tapi kita boleh tambah wa bihamdih. Saya kata kalaulah begini, kita ni jenis solat yang nak cepat, maka kita buat pendek dengan kita jaga betul. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah lagi maha tinggi. Dia lebih bagus daripada mungkin saya segilah kita nak kejar yang banyak. Contoh subhana rabbiyal a'la bihamdih, subhana a'la bihamdih, subhana a'la bihamdih. Bunyi dih je. Mana kita kata tak cantik baca begitu. Tetapi kita tak nafikan, kalau kita ambil bacaan yang panjang, kita baca dengan penuh iman, kita baca dengan baik, itu yang terbaik. Tak dapat nafilah yang tu, itu yang terbaik. Asas ini kita kena pegang tuan-tuan. Sebab tu dalam surah Al-Mulk, ayat yang kedua kan, wala nabluwan tabarakalladzi biyadihil mulku ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji kamu ni, Allah nak lihat apa? Allah sebut ni, Allah uji kamu ni ada, Allah nak lihat di mana, siapakah di kalangan kamu ahsana amala, yang lebih baik amalan dia. Allah tak kata aktsaru amala, kami uji kamu ni, kami nak lihat siapa di kalangan kamu semuanya paling banyak amalan. Allah tak sebut begitu. Yang ni tuan-tuan boleh dapat. Ini kita baca tafsir Al-Imam Ibn Kathir. Tuan-tuan tahu Al-Imam Ibn Kathir, mazhab Syafi'i, dia ada satu kitab tafsir dia kan, Tafsir Quranil Azim. Dia nakalkan perkataan ni. Saya lupa, dia nakalkan perkataan seorang ulama lah, tapi saya lupa nama dia. Tapi ulama tu sebut, dalam surah Al-Mulk, Allah tak sebut aktsaru amala, tapi Allah nak tengok kita ni ahsanu amala. Maksudnya setiap amalan ni biar kualiti dulu, sebelum kuantiti. Saya bila baca bab ni, saya ingatlah solat tarawih. Kadang kita saban tahun kita bergaduh, nak 8 ke nak 20, nak 8 ke nak 20. Kadang bukan, inilah, dalam satu masjid pun macam-macam pendapat. Nak 8 lah banyak sikit, Quran cepat sikit balik. Nak 20 lah banyak sikit ibadat. Wallahualam. Kalau perbincangan akademik, kita kata dua-dua ni boleh lah. Dari sudut ilmiahnya dua-dua ni boleh, 8 pun boleh kan, 20 pun boleh. Tapi kalau tanya nak buat, saya dari sudut amalan, secara asas amalan ni, kita kata kita buat amalan yang kita boleh cari kualiti yang bagus. Sebab saya pengalaman sendiri kadang tu kan, kita banyak tempat, kadang jemputan tarawih ni, kadang tu setengah masjid dia pesan dah kat kita ni, ustaz, pendek-pendek je malam ni ustaz kan, kalau boleh satu muka tu bagi 4 rakaat. Allahu Akbar. Tuan-tuan bayangkan macam mana satu muka bagi 4 rakaat satu muka. Saya ingat saya 3 baris saja. Baca 3 baris. Bila kita fikir, Allah, kita buat 20, tapi mungkin kualiti kita tak bagus. Berbeza. Ini mungkin saya sebagai pengalaman dirilah yang kita jadi imam ni kan. Kadang kita lebih seronok bila kita pergi, kita buat 8, tapi kita baca panjang kan, kita pun tak gaduh sangat, rukuk pun boleh lama, sujud lama, lebih seronok begitu. Dan saya rasa tuan-tuan pun mungkin sama. Tetapi tak dinafikan. Macam tadi juga, kalau kita boleh buat 20, kita jaga betul yang ni hebat betul lah. Sebab ada juga di Selangor ni, tuan-tuan, setengah masjid, masjid apa kita pergi, Masjid Nurul Ihsan, PJ juga kan. Masya Allah, kalau dia buat 20 rakaat, tapi dia bagi dah syarat dia. Okay ustaz, kita nak beginilah, kalau ustaz boleh, dia nak macam mana, nak khatam juga Quran tu. Jadi setiap hari jemputan tu mesti baca setengah muka 1 rakaat. Ni kita seronok lah, setengah muka 1 rakaat. Dan dia sediakan Al-Quran lah kat depan tu. Maknanya dia tak apalah 20, balik lewat pun tak apalah ustaz, pukul 11. Yang kita yang ni kita semangat pergi. Berbeza dengan setengah tempat. Ustaz, tempat pendek-pendek kita angguk-angguk je lah. Tapi bila kita duk hayati semula dalam asas, dalam ibadat, Allah nak tengok kualiti bukan kuantiti. Okey, wallahu alam. Seterusnya Nabi sebut dalam hadis ni, was-sadaqatu burhanun. Sedekah ini menjadi bukti, makna dia mudahlah bukti keimanan kita tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, Masya Allah, orang Selangor memang ke depan dalam bab sedekah ni. Saya baru ni kawan saya 2 orang lah. Seorang tu Master Al-Azhar, bidang hadis. Dia dah nak mula tulis tesis
Yang kedua tu dia master di Ummul Qura, Mekah, bidang usul fiqh. Dia minta tolong lah, dia kata laptop dia ni zaman belajar dulu nak rosak dah. Jadi nak mula tesis ni kalau boleh nak beli laptop baru lah. Dia minta tolong. Saya mesej satu orang sajalah, jemaah di Subang Jaya tu, masya-Allah. Dalam 2-3 hari tu 6,000 dapat tuan-tuan. Kita ingat bukan 2-3 laptop boleh beli yang ni. Masya-Allah. Seingat saya orang Selangor ni memang ke depan dalam bab sedekah. Terutamanya penuntut ilmu ni. Nak pergi, dia kawan-kawan kita duduk di Jordan, antaranya mahal kos dia Jordan. Tapi tanya macam mana beasiswa tak dapat. Dia kata ada orang Selangor yang sponsor ni sampai habis BA, masya-Allah. Jadi Nabi kata sedekah-sedekah ni adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan seseorang tu. Kerana orang munafik dia tak mampu nak buat bab ni. Orang munafik tak mampu. Kecuali lah memang ada orang tengok betul. Yang tu orang munafik dia akan cuba buat. Sebab apa orang munafik ni kan kita tahulah. Dia buat satu amalan nak orang tengok, orang puji. Jadi dalam bab harta ni dia payah sikit. Kalau dia puji, tak apalah orang puji. Tapi dah masuk tabung, tak boleh ambil semula dah duit tu. Sebab tu dia tak berani buat orang bab ni, orang munafik. Sebab tu Nabi kata, para ulama sebut, apa maksud bukti ni? Bukti keimanan seseorang tu. Ataupun dengan makna yang lain, sebahagian ahli ilmu sebut, bukti di akhirat nanti sedekah kita. Duit yang kita belanja ni, dia akan jadi bukti. Saksi kita di akhirat. Jadi mudah-mudahan untuk diri saya dan tuan-tuan, kita memperbanyakkan sedekah. Okey, seterusnya Nabi sebut dalam hadis ni, was-sabru diya'un. Yang ni kita nak bincang sikit. Kerana saya nak sebut kenapa beza kat sini. Nabi kata sabar cahaya yang terang. Orang Melayu terjemah sabar ni sinaran. Sedangkan solat tadi cahaya je. Okey, yang pertama sekali kita nak faham makna sabar dulu. Ini sebagai pengulangan lah. Sebagai pengulangan. Kita nak ulang makna sabar dari sudut bahasa. Sabar ni dia menahan diri. Adapun dari sudut istilah syarak, menahan diri daripada 3 keadaan. Seingat saya mungkin tak ramai sangat perbincangan ni. Biasanya orang akan bincang sabar ni pada bab bila mana ditimpa musibah. Kita akan masuk juga bab tu. Tapi tuan-tuan kena tahu dulu jenis-jenis sabar yang diletakkan oleh ahli ilmu ni, mungkin sebahagian dah tahu, iaitu takrifan sabar dari sudut bahasa syarak ni, iaitu kita menahan diri daripada 3 keadaan lah. Daripada 3 keadaan, iaitu jenis-jenis sabar. Para ulama buat tajuk jenis sabar lah. Yang pertama, tahan diri dari sudut bila mana kita melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dia panggil as-sabru ala ta'atillah. As-sabru ala ta'atillah. Itu yang pertama. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ini jenis sabar yang pertama. Yang kedua, as-sabru ala anil maksiatillah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ni mungkin ramai kita. Sebenarnya inilah kehidupan kita hari-harian tuan-tuan. Kita duk solat, kita duk berzikir, kita melakukan ketaatan. Sebenarnya ada sabar kat situ. Ramai orang tak perasan. Tapi bila kita baca pembahagian para ulama ni, kita akan rasa, oh, rupanya aku duk tahan maksiat ni, ada sabar lah tu. Kalau kita tak ada kesabaran ni, mungkin kita hari-hari kita buat maksiat. Sebab tu rupa-rupanya melakukan ketaatan dia ada sabar. Nak solat dia kena sabar, bukan senang. Saya selalu buat contoh. Cuma kadar sabar tu tak sama lah. Tak sama kita ni. Saya bila mana kat Mesir, sebab kita mungkin orang-orang masjid, contoh kita dah biasa solat, kita tak rasa sangat kita sedang melakukan ketaatan sebab kita sabar. Kita tak rasa sebab kita dah biasa buat. Tapi kadang tu bila kita duduk di Mesir ni tuan-tuan, terutama musim sejuk. Oh, musim sejuk memang betul lah tuan-tuan. Nak melaksanakan ketaatan memang kena perlu kesabaran. Musim sejuk tuan-tuan bukan tak nak ambil semayang. Kita kata tak nak sentuh air tu. Allah. Sebab tu kita bila sampai di Mesir ni baru kita praktikal khuf, pakai khuf di kaki tu. Sebenarnya bukan untuk musim sejuk je. Kita kata musim panas pun boleh pakai khuf tu. Cuma lebih sinonim dengan musim sejuk. Kita duk belajar-belajar dah dekat Malaysia. Tapi praktikal boleh pergi Mesir. Baru praktikal pakai khuf. Kalau batal wuduk, sapu begitu je. Sebab tak tahan nak ambil dengan air tu. Bukan sahaja nak pergi ambil wuduk. Kita kata musim sejuk ni tidur pun sedap. Musim sejuk ni tidur pun sedap di Mesir ni. Sebab tu selimut dia tuan-tuan tebal tuan-tuan. Kalau tuan-tuan biasa pergi di Mesir, dia panggil apa istilah, wallahualam bahasa orang Melayu juga, Saratoga dia panggil, Saratoga. Memang tebal betul lah, bukan selimut macam kita ni, nipis. Allahu akbar. Ingat kenangan di Mesir tu. Tapi wallahualam nak melakukan ketaatan ni sebenarnya ada kesabaran.
Yang kedua, jenis sabar ni dalam meninggalkan maksiat, ada kesabaran. Dan yang ketiga, barulah yang selalu kita bincang ni. Jenis sabar yang ketiga ni, jenis iaitu sabar ala aqdarillah. Iaitu kita sabar dalam menerima takdir Allah yang berbentuk musibah ni. Sabar dalam menerima takdir Allah yang berbentuk musibah. Yang ni yang selalu kita bincang. Kita tak bincang dua di atas ni. Bahkan tuan-tuan, para ulama kita sebut, antara tiga ni tuan-tuan, yang mana lebih afdal? Sabar yang mana lebih afdal? Secara umumnya, kalau kita bincang secara umum, sabar dalam melakukan ketaatan dia lebih afdal daripada kita sabar ketika ditimpa musibah tu. Kerana apa tuan-tuan? Tingkatan yang kedua, okey, yang pertama sekali sabar melakukan ketaatan paling afdal. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar ketika ditimpa musibah. Kita duk rasa musibah ni berat sangat, saya sabar. Rupanya bila mana melakukan ketaatan, kita sabar, itu lebih afdal. Sebagaimana para ulama kita buat contoh, Nabi Yusuf alaihissalam kan, bila mana dia digoda untuk berzina dengan Imra'atul Aziz. Imra'atul Aziz ni yang orang Melayu panggil Zulaikha lah kan. Dia tak ada masalah lah nama Zulaikha tu sebab dia tak berkait dengan hukum hakam sangat. Dia riwayat Israiliyat. Cuma saya nak panjangkan sikit bab ni. Mungkin okey, dari sudut nama tak ada masalah, tapi Al-Quran sebut dia Imra'atul Aziz, isteri kepada Aziz. Yang orang Melayu kita salah ni tuan-tuan, kalau saya duk ingat lah, dekat biasanya kad kalau jemput tang kahwin kan. Sekarang ni ada ke tak lagi wallah alam, tapi dulu-dulu bila dia jemput kahwin kan, okay, anak ada sekalian-sekalian ni, akhir sekali macam ada doa kan. Okey, tautlah hati kedua mempelai ini sebagaimana Nabi Muhammad dan Khadijah kan. Yang tu betul lah, Ibrahim dengan Hajar, betul lah. Tapi yang ketiga biasa dia sebut sebagaimana Nabi Yusuf dan Zulaikha. Ini salah yang besar. Tak ada riwayat pun sebut Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha, sedangkan dia bertentangan dengan Al-Quran. Imra'atul Aziz tu isteri Aziz. Macam mana Nabi Yusuf nak berkahwin dengan isteri orang? Bahaya tuan-tuan. Bahkan guru kita sebut ada riwayat bahawa Nabi Yusuf ni dia kahwin juga tapi dengan orang lain, bukan Zulaikha. Sebab saya duk ingat ada satu cerita Melayu, dia seolah-olah buat watak ni lah, watak Nabi Yusuf, ujian Nabi Yusuf digoda kan. Tapi akhir sekali dia nak kata sebab Nabi Yusuf bersabar daripada zina ni, akhir sekali Nabi Yusuf berkahwin dengan perempuan tu. Wallahualam, ada satu cerita saya duk ingat zaman kecil-kecil dulu. Yang ni satu kesilapan lah, yang kita kena betulkan, kita kena jauhkan. Wallahualam, mungkin kita terpengaruh dengan riwayat-riwayat Israiliyat. Okey, cuma saya nak sebut tadi apa, dalam bab sabar yang lebih afdal ni, ketika mana Nabi Yusuf digoda untuk berzina tu, bahkan dahsyat tuan-tuan, dalam Al-Quran sebut wa ghallaqatil abwab, wa ghallaqatil abwab. Zulaikha ni tutup betul lah pintu tu. Maknanya memang tak ada peluang dah nak lari. Sebab apa? Kalau tuan-tuan perasan bahasa Arab ni, tutup bahasa Arab apa kalau tuan-tuan belajar? Ghalaqa, tutup. Tapi Al-Quran ni, Al-Quran Allah guna ataf, dipanggil ni lah isim, dia ada ni lah. Kalau yang tasrif yang lain lah, kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, Allah guna ataf wazan fa'ala, ghallaqa, ada sabdu kan, ada sabdu. Kalau kita sebut ghalaqa, makna dia tutup dah. Tapi kalau ada sabdu, makna dia memberi apa? Sama ada Zulaikha ni memang tutup betul pintu ni, bukan kunci saja, bukan tutup saja, kunci kat tengah, kunci kat atas, kunci kat bawah pula. Maknanya tutup betul. Tu kalau kita belajar bahasa Arab, seronok kita boleh faham. Antaranya lagi boleh juga makna begini, Zulaikha ni bukan tutup satu pintu je, dia tutup semua pintu. Bahkan tutup tu bukan tutup saja, duk tahan pula dengan kursi ni, kita boleh faham begitu. Sebab ada sabdu je. Sebab ada sabdu saja tu, kita boleh faham begitu. Okey. Jadi kesabaran Nabi Yusuf tak nak berzina tu ketika itu lebih afdal daripada Nabi Yusuf ditimpa musibah. Apa musibah Nabi Yusuf? Saudara-saudara dia lempar dia dalam telaga kan. Yang tu musibah juga. Tetapi musibah dalam meninggalkan maksiat, sabar itu lebih afdal daripada sabar ketika ditimpa musibah. Yang ni ramai mungkin orang tak berapa bincang sangat. Wallahualam. Sebab kita selalu fokus pada sabar ditimpa musibah. Itu satu hal. Tapi para ulama dia bincang detail. Cuma itu secara umum. Para ulama sebut secara umum begitu. Boleh jadi juga keadaan seseorang ni musibah, sabar ketika musibah tu lebih afdal lagi. Boleh jadi juga. Antaranya Nabi Ayyub alaihissalam kan. Musibah yang ditimpa oleh dia tu berat tuan-tuan, sakit kulit, kusta kan.
sakit sopak apa nama dia, sakit kulit ni, sehingga kan seingat saya disebut 7 tahun, riwayat 7 tahun, dan orang tak nak dekat dengan dia, orang menjauhi diri dia. Maka kesabaran ketika itu dia ditimpa musibah, bukan masalah ketaatan tinggal maksiat, dia timpa musibah, dia sabar ketika itu lebih afdal, lebih tinggi daripada ketika dia melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Sebab orang ni berbeza-bezalah musibah dia. Okey, wallahu alam. Ini saya nak bagi tahu tuan-tuan, bila kita sebut jenis-jenis sabar ni, kita dah dapat jawapan. Kenapa Nabi sebut sabar ini sinaran, salat tadi cahaya. Bila bab sabar ni Nabi kata dia cahaya yang terang. Kita dah dapat jawapan. Jawapan dia rupa-rupanya jenis sabar yang pertama ni, kita nak melakukan ketaatan kena sabar. Kita nak solat kan, solat ni cahaya Nabi kata, tapi kita nak solat tu bukan senang. Nak solat tu perlukan kesabaran dulu. Kita dah cerita tadi kan, saya buat contoh, kalau musibah orang ni tak samalah, tahap kesabaran ni tak sama. Tapi nak ke solat, nak dapat cahaya solat tu, sebelum nak solat perlu kesabaran dulu. Macam kalau kita kata wuduk lah, wuduk ni secara umum dia kita kata dari sudut fiqh sunat lah kan wuduk ni, tapi bila mana nak solat berubah dah jadi wajib. Sebab tu ketika kita nak solat, nak dapat cahaya solat ni, rupa-rupanya kita kena sabar dulu dalam melakukan ketaatan tu. Sebab tu sabar ni cahaya dia lebih terang lagi. Nak berhadapan dengan musibah, nak berhadapan dengan ujian. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada terjawab itu. Itu sebagaimana disebut ahli ilmu kita. Okey, saya nak masuk sedikit perbincangan sabar ni. InsyaAllah sempat masa kita banyak lagi. Bila kita bincang sabar dalam menerima takdir Allah, musibah tadi kan. Okey, di sinilah lahirnya 3 rukun. Yang selalu kita belajar. Tapi sebagai pengulangan lah, lahirnya 3 rukun. Iaitu kita sabar dalam menimpa musibah ni mesti ada rukun yang pertama, kedua dan ketiga, iaitu kita tahan lisan kita. Yang pertama sekali, bila ditimpa musibah, tahan lisan kita. Maksudnya tahan lisan daripada kita mencaruk, kita duk hina, kita mencaci, wali'ayazubillah, kita minta jauh lah. Tapi setengah orang kan bila mana ditimpa musibah, dia seolah-olah perkataan tu keluar macam tak boleh nak terima takdir Allah. Sebab tu kena jauhkan perbuatan ni. Itu rukun yang pertama, sabar ketika ditimpa musibah. Rukun yang kedua iaitu kita menahan hati kita. Bukan sahaja lisan, hati kita pun kena tahan juga. Kena tahan juga daripada kita duk fikir pelik-pelik. Kita fikir Allah ni tak adil, dan waliyazubillah, kita minta jauh. Itu sebagai contoh lah. Makna kata bila ditimpa musibah, itulah rukun yang kita kena tunaikan. Dan yang ketiga, sabar ni dari sudut menahan anggota badan kita. Jangan kita melakukan tangan kita, kaki kita, anggota badan kita semua ni, jangan melakukan perkara yang dilarang syarak. Para ulama buat contoh. Seingat saya orang Melayu dulu-dulu ada perbuatan ni. Para ulama sebut dalam kitab fiqh, biasanya bila mana kematian, musibah lah, kematian ni musibah, ahli keluarga mati kan, kita menangis tak ada masalah. Dalam riwayat Nabi menangis, Fatimah pun menangis kan. Tapi kalau menangis tak boleh terima takdir Allah, dia meratapi. Dan seingat saya orang Melayu dulu, wallahu alam, dia sebut, dia orang, saya tak pasti dekat mana lah, tapi dia sebut ada kumpulan. Maknanya kalau ada meninggal seorang dalam kampung tu, dia ada kumpulan dia dah. Kumpulan ni datang ke tanah perkuburan, buat-buat menangis. Buat-buat menangis, nak biar nampak ahli keluarga ni sedih dan sebagainya. Yang ni sangat dilarang oleh Allah, sangat dilarang oleh agama lah. Ataupun kita, rukun yang ketiga ni, tahan anggota badan daripada kita mencederakan tubuh badan kita kan. Tak boleh terima kematian saudara kita ni, kita pun duk koyak baju. Dulu berlaku, bahkan dalam cerita-cerita banyak juga kita lihat kan. Dia koyak baju dia tu, macam tak boleh terima takdir. Ini antara perkara yang dilarang dalam agama. Dan ini kalau orang tu melakukan perkara ni tuan-tuan, dia tak sabar lah. Mana kata dia tak sabar ketika ditimpa musibah itu. Jadi 3 rukun ni pentinglah untuk kita laksanakan bila mana ditimpa musibah. Okey. Dan para ulama kita letak begini, dia ada tingkatan orang yang sabar ni. Saya nak kongsi, ada tingkatan orang yang bersabar ni. Okey. Yang pertama sekali saya nak sebut, bila mana seseorang tu ditimpa musibah, dia tak melaksanakan 3 rukun tadi. Maksudnya dia dapat musibah macam-macam lah. Musibah ni kan banyak jenis. Jadi bila dia timpa musibah, mulut dia ni ucap yang dilarang syarak. Maka yang ni dia dah termasuk kategori apa? Sakhit. Sakhit ni dia macam murka. Dia macam tak boleh terima dengan takdir. Yang ni yang agama marah ni. Agama larang perbuatan ni dan dia dapat dosa kalau dia buat. Okey.
Tingkatan yang kedua, orang ni bila mana dia ditimpa musibah, dia melaksanakan 3 rukun yang kita bincang tadi. Lisan, hati, anggota badan dia jaga, maka dia termasuk dalam golongan orang yang sabir. Orang yang bersabar. Orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita boleh buat yang ni tuan-tuan, insya-Allah. Okey, golongan yang ketiga, yang ni tinggi daripada sabar. Yang ni mungkin kalau tuan-tuan kita boleh buat, hebatlah kita, insya-Allah. Sebab nak masuk golongan sabar ni pun bukan mudah. Nak tahan 3 rukun tadi tu, nak laksanakan 3 rukun tu bukan mudah. Bukan, memang payah tuan-tuan. Tapi golongan yang lebih tinggi daripada tu, iaitu dipanggil radi, ar-radi, orang yang redha. Apa beza orang yang redha dengan orang yang bersabar? Para ulama sebut redha ni dia lebih tinggi daripada sabar tadi. Beza dia dekat sini. Orang yang bersabar, dia laksanakan 3 rukun tadi. Dia tahan lisan dia tahan hati dia tahan anggota badan. Tapi dalam masa yang sama, dia tak suka musibah tu. Dia tak suka musibah tu. Sebab kita manusia biasa, kita tak suka musibah yang kena kita. Tapi kita tahan hati kita, tahan lisan kita, tahan anggota badan. Yang ni dah sabar dah. Berbeza dengan orang yang radi. Orang yang redha ni, dia suka timpa musibah tu. Kalau orang yang radi ni, bila mana dia timpa musibah, dia redha. Yang ni mungkin para wali Allah lah. Ulama-ulama yang kuat ibadat ni. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita baca para salafus salih, kisah salafus salih ni, dia orang ni kadang tu dalam sebulan, dalam seminggu dia rasa macam Allah tak uji dia susah hati. Kan? Seminggu ni macam tak ada musibah, dia susah hati. Kerana dia tahu bila mana musibah tu Allah sedang berinteraksi dengan dia. Allah sedang berinteraksi. Sebab tu golongan yang ketiga ni hebatlah kalau saya tuan-tuan boleh buat. Maknanya kita dapat musibah ni kita tak benci, kita redha, kita laksanakan 3 rukun, kita redha. Allah nak angkat darjat aku ni. Kita duk fikir begitu, mudah-mudahan. Tapi payah tuan-tuan. Okey, golongan yang keempat dia lebih tinggi lagi. Yang ni Allahu Akbar. Ni yang kita kena Nabi kita yang ni tuan-tuan. Golongan yang keempat ni, iaitu bila mana ditimpa musibah dia panggil syakir. Syakir ni orang yang bersyukur. Tak dia redha. Yang lebih tinggi lagi, bila ditimpa musibah, dia ucap Alhamdulillah pula. Dia bersyukur kepada Allah. Tak payah kira yang 3 rukun tu lah. Automatik dia buat dah. Bila mana dia bersyukur, automatik dia buat. Sebab tu dalam riwayat Nabi bila dia dapat benda-benda yang sarra, yang menggembirakan, yang inilah yang seronok ni, Nabi akan ucap apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Dan Nabi bila dapat yang sebaliknya macam mana musibah contoh yang kita tak suka ni, Nabi akan ucap apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Nabi kita tuan-tuan ucap Alhamdulillah. Jadi ni golongan paling tinggi. Allah kalau kita boleh buat, seingat saya payahlah. Mana dahsyatlah pahala tu, insya-Allah. Okey. Ini dalam bab sabar lah. Mudah-mudahan ada manfaat perkongsian kita. Seterusnya kita sambung lagi hadis ni. Mudah-mudahan kita fahamlah apa maksud. Sebab apa sabar ni dia menjadi sinaran. Sebab bukan senang kita nak buat. Maksudnya bukan senang kita. Sebab dalam riwayat sebut, makin tinggi keimanan seseorang tu, makin tinggi kita apa? Ujian dia, bala dia. Sebab tu dalam riwayat Imam Tirmizi, sahabat tanya Nabi, ayyun nasi asyaddu bala'an, siapakah manusia yang paling berat ujian dia? Sahabat tanya. Nabi kata al-anbiya, nabi-nabi dulu. Summa allazi, Nabi kata kemudian yang seterusnya, kemudian summa salihun dulu. Nabi kata kemudian orang yang saleh, kemudian yang seterusnya. Makna kata tuan-tuan, kita kena pasang satu mindset kita lah, pemikiran kita. Kalau orang tu diuji, yang kita rasa aku ni kalau diuji begitu aku tak mampu, dia lebih hebat daripada kita. Maknanya iman dia tinggi, iman dia kuat. Sebab seingat saya selalu pesan jugalah, banyak tempat saya sebut, sebahagian orang Melayu lah kadang tu mulut kita ni kan cepat sangat. Kita bila lihat orang ditimpa musibah tu, kita akan kata tengok Allah bayar cash kat dia. Cepat, mulut kita cepat sangat. Ataupun kita kalau tak mulut kita pun, hati kita lah, adalah tu dosa dia buat tu. Kita suka judge orang. Sepatutnya sebaliknya tuan-tuan. Kita lihat orang aksiden, putus kaki, tangan pun, kita ingat Allah uji dia. Makna kata iman dia hebat lah. Allah uji dia. Kita kalau Allah uji begitu, mungkin berat kita. Kan, saya sendirilah kalau lihat, bila mana ada anak kan, kita lihat baca berita kan, balik kampung satu keluarga aksiden, anak kecil meninggal. Allah,
Kan mak ayah cedera parah lah, anak kecil dia meninggal. Kita yang ada anak ni, dulu sebelum kahwin kita rasa macam baca berita tu tak rasa sangat. Tapi bila ada anak ni, kita baca berita tu, Allah, aku ni kalau Allah uji macam mana? Sebab tu kita kena rasa dia tu yang Allah uji, tinggi iman dia. Sebab berdasarkan dalil ni jelas. Nabi kata yang paling kuat ujian dia adalah para Nabi. Okey, wallahu alam. Satu lagi tuan-tuan, saya nak baca satu hadis. Yang ni mungkin penting lah untuk diri saya juga. Satu hadis yang mana Nabi sebut, saya lupa, seingat saya diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Dia kata, Allah alam, saya lupa, mungkin kena lihat semula lah. Tapi sahabat Nabi ni dia kata, satu hari Nabi ni dia melalui seorang perempuan yang sedang menangis di tanah perkuburan. Dia menangis di tanah perkuburan. Dalam riwayat Muslim, kata dia menangis sebab anak dia meninggal. Dia menangis sebab anak dia meninggal di tanah perkuburan. Maka Nabi, bila mana Nabi lalu ni, Nabi tegur lah perempuan tu, dia buat satu kesalahan lah. Kerana tuan-tuan tahu, dalam hadis Nabi ni, Nabi peringkat awal Nabi larang orang ziarah kubur ni. Peringkat awal Nabi larang kan. Selepas tu ada semula hadis Nabi kata, dulu aku larang, sekarang pergilah ziarah. Nabi bagi semula kan. Cuma peringkat di zaman Nabi ni, Nabi larang. Terutama kalau perempuan lagi lah. Perempuan ni bukan saja dia pergi tanah perkuburan, dia menangis pula, sedih sangat anak dia meninggal. Maka bila mana Nabi lalu ni, Nabi tegur dia. Nabi kata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Mana kata apa yang perempuan buat tu salah. Okey, menangis, kita kata sedih tak salah sebenarnya menangis tu. Menangis sampai tak boleh terima takdir yang salah. Okey, jadi bila dia kata ittaqillah wasbiri, Nabi kata kamu takwalah kepada Allah dan bersabarlah kepada Allah, Nabi kata. Lepas tu perempuan tu kata, irji' alaika irji'. Saya lupa riwayat tu macam mana, tapi makna dia tuan-tuan berat sangat lah. Perempuan tu kata, pergi kamu daripada sini, daripada sini, innaka lam tusib bimusibati, sesungguhnya kamu ni tak diuji sebagaimana aku diuji ni. Macam kita orang Melayu lah. Kita kalau orang nasihat kita, mudah lah, cakap sedap lah, aku yang terima ni. Nabi kena dah tuan-tuan. Contoh. Tapi perempuan ni perkataan dia berat sebab dia kata pada Nabi. Kita paling kurang kita kata kat ustaz je, kata kat mufti, berat juga. Tapi perempuan ni kata pada Nabi ni. Tetapi dalam hadis tu lam ya'rifu. Dalam hadis tu perempuan tu tak perasan, dia tak kenal. Wallahu alam, mungkin sama ada bila Nabi tegur dia tu mungkin sebab dia sedih sangat. Anak dia meninggal, duk menangis, mungkin dia tak perasan siapa yang tegur tu, ataupun memang dia tak kenal ke Nabi yang tegur tu. Jadi bila mana begitu, ada seorang sahabat sebut kat dia lah, bagi tahu itu Nabi tu. Tapi nak cerita menariknya tuan-tuan, dalam hadis ni Nabi bila mana perempuan tu sebut begitu, pergi kamu daripada sini, kamu tak ditimpa musibah sebagaimana aku ni, Nabi tak marah dia, Nabi tak ambil tindakan dia. Para ulama sebut fasrifu. Nabi lepas mana perempuan tu marah begitu, Nabi terus balik, Nabi pergi daripada situ. Mana Nabi tak ambil tindakan pada perempuan tu. Kerana Nabi ni dia ada hebatlah akhlak Nabi ni. Kerana kita tahulah perempuan seorang lah, dia emosi satu, anak kecil pula meninggal dunia, sabi. Biasa kalau Arab sebut sabi ni, anak yang masih menyusu, mungkin bawah 2 tahun mungkin, wallahu alam lah. Tapi maknanya memang wanita ni tak boleh terima keadaan sedih sangat-sangat sehingga diucapkan perkataan tu. Tapi akhlak Nabi, masya-Allah, Nabi pergi, Nabi tak ambil tindakan. Sehingga kan ada sahabat bagi tahu kat dia, Nabi tu yang kamu bercakap tu Nabi. Maka perempuan ni menyesal lah. Dia terkejut lah, dia menyesal. Maka dia pergi cari Nabi. Dia pergi ke rumah Nabi. Dalam hadis tersebut, dia pergi ke rumah Nabi. Cantik hadis Nabi ni, masya-Allah. Sebab tu seronok hadis Nabi. Bila kita belajar hadis kan, fokus kita bab sabar. Yang saya nak kongsi ni sebenarnya bab sabar. Tapi dalam perjalanan kita nak pergi bab sabar yang akhir tu, banyak perkara dah kita boleh dapat. Banyak perkara dah faedah. Sebab tu para ulama ni kadang tu dalam satu hadis istinbat hukum banyak. Dalam satu hadis dia boleh keluarkan banyak hukum. Sebab tu hadis ni menjadi asas. Kita sebagai orang awam, peringkat awal kita belajar fiqh, tak apalah kita tak tahu dalil pun, tak tahu hukum ni daripada dalil mana, ayat mana, hadis mana. Sebab kita orang awam. Sebab kita belajar fiqh, asasnya kita nak beramal. Dan kita tak wajib pun kita tahu dalil. Tapi taklah kita kata salah. Kalau orang awam nak tahu dalil, salah ke tak?
Yang ni polemik juga negara kita Malaysia kan. Tuan-tuan dengar banyak ustaz-ustaz kita. Saya mungkin kurang setuju. Sebagian ustaz dia marah orang awam tanya dalil. Seingat saya kalau orang awam tanya dalil dengan penuh beradab ni tak apalah tuan-tuan. Sebab kita bila mengaji hadis, kita akan rasa berbeza tuan-tuan. Maknanya kata sebelum ni okey, saya dah tahu hukum dia. Dah tahu hukum. Oh, rupa-rupanya bila kita jumpa hadis, oh, ini yang menyebabkan tubik hukum tu, yang keluarnya hukum tu. Kita akan lebih seronok. Kita akan lebih semangat nak beramal. Sebab tu, itu kelebihan mengaji hadis. Okey, jadi dalam hadis yang kita bincang ni, dalam hadis tu dia sebut, perempuan tu bila mana dia pergi jumpa Nabi, istilah tu panjang sikit lah, bawab. Dia kata tak ada penjaga. Maknanya tak ada orang jaga depan pintu rumah. Yang ini pun para ulama istinbat hukum banyak tuan-tuan. Biasanya ketua negara, gubernur, menteri-menteri ni, pejabat dia tak boleh ada pintu. Kerana untuk mudah orang ni, yang mana ada hajat, YB, kita kata orang awam yang ada hajat, masalah, boleh pergi mengadu. Berbeza kita hari ni nak jumpa orang besar, isi borang sebulan tak boleh jumpa lagi. Contoh. Tapi tengok dalam hadis ni antaranya ulama ada istinbat hukum. Kecuali kita kata berlalunya zaman ni lah, makin banyak fitnah, kan kadang tu orang ni mengganggu. Bukan masa yang perlu datang pun dia datang juga. Ketika itu bolehlah nak buat pintu. Sebab hadis ni, perempuan tu bila mana nak pergi jumpa Nabi tu, dia kata tak ada penjaga. Lalu dia boleh terus jumpa Nabi. Maka bila mana dia jumpa Nabi, okey, kita bagi laluan azan dulu insya-Allah. Kita sambung hadis ni selepas bagi laluan azan. Wallahu a'lam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang kita sambung sedikit berkenaan hadis yang kita baca tadi, bab sabar ni. Selepas mana, dan saya sempat cek lah masa azan tadi, sempat cek hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim daripada Anas. Betul lah, daripada Anas bin Malik, khadim Nabi. Lalu bila mana perempuan ni datang jumpa Nabi, dia katalah, lam a'rifka, maaf, minta maaf, aku tak perasan, aku tak kenal kamu, tak tahu. Maka Nabi bagi nasihat dekat dia dalam bab sabar ni. Nabi kata, innamas sabru inda sadmatil ula. Ni hadis yang selalu kita dengar lah. Nabi kata sesungguhnya sabar itu adalah ketika di awal musibah tu. Nabi kata, maksud awal musibah ni ketika ditimpa musibah tu lah kita bersabar, tahan, rukun tadi 3 perkara tu. Sebab mungkin sebahagian orang, mungkin saya sendirilah, kadang musibah berat kan. Kadang bila 3-4 hari barulah kita tenang hati ni, sabar. Tapi itu tak jadi dah. Mungkin sebahagian ulama sebut tak dapat dah pahala sabar. Selepas sehari, selepas 2 hari, 3 hari, tak dapat dah pahala sabar. Contoh kebakaran kan, rumah kita terbakar. Selepas minggu tu ada orang buat kutipan dekat kita kan. Kita dapat jumlah tu lebih daripada harta yang kita ada lagi. Contoh, memanglah kita akan, masuk TV saya bersabar atas musibah ni. Dah lepas minggu dah, dapat sumbangan banyak dah. Sebab tu Nabi kata sabar-sabar ni ketika di awal musibah tu. Maka tengah-tengah terbakar tu, tahan lisan, tahan hati, tahan anggota badan. Untuk diri saya lah terutamanya. Sebab musibah ni berbeza di kalangan kita semua. Okey, wallahu ta'ala itu bab sabar. Kita tutup dan ada sedikit lagi, ada dua ayat lagi berkenaan hadis ni saya ringkaskan. Nabi kata wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika. Al-Quran sama ada dia menjadi hujah kepada kamu ataupun ke atas kamu. Quran ni boleh jadi dua lah, sama ada dia pembela, dia bela kita di hari akhirat, ataupun dia menjadi pendakwa, dia dakwa kita di hari akhirat. Ni tak nak syarah panjang lah, tuan-tuan pun dah tahulah bab ni. Macam mana nak Al-Quran jadi hujah? Syaratnya kita beriman dengan Al-Quran, kita yakin Al-Quran ni mukjizat Allah bagi pada Nabi, dan yang lebih penting kita beriman isi kandungan Al-Quran tu dari sudut hukum hakam, cerita-cerita dan sebagainya. Okey, yang last sekali dalam hadis ni Nabi kata kullun nasi yaghdu fabayi'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Setiap manusia ni Nabi kata dia berpagi-pagian. Tak kira lah kita keluar rumah, tak keluar rumah. Tapi kita ni kita bangun lewat ke. Tapi sebenarnya manusia ni dia berpagi-pagian ni asasnya setiap hari kita jual diri kita. Fabayi'un nafsahu. Kita jual diri kita. Dan Nabi kata dia jual tu sama ada dia famu'tiquha, dia merdekakan diri dia, ataupun dia binasakan dirinya. Macam mana nak faham? Para ulama kata setiap hari ni kita tengoklah diri kita. Sama ada kita jual kita jual diri kita untuk Allah, dalam erti kata kita taat perintah Allah, kita buat ibadah dan sebagainya, maka itu kita telah memerdekakan diri kita. Dan insya-Allah Allah merdekakan diri kita ni dari sudut tak terkena api neraka insya-Allah. Dan celaka kalau kita berpagian
kita jual diri kita pada selain Allah, maka kita jual pada syaitan, jual pada iblis, kita taat hawa nafsu kita, taat syaitan, maka sebenarnya Nabi kata kita telah celakakan diri kita, kita telah binasakan diri kita. Wallahu a'lam. Hadis ni riwayat Muslim. Mudah-mudahan tuan-tuan ada manfaat daripada perbincangan kita. Segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang buruk daripada kelemahan diri saya. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.